Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan kelas yang ke-39 daripada pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Oleh kerana pada malam ini merupakan malam yang terakhir kelas saya sebelum daripada Ramadan, jadi saya tidak bercadang untuk memperkenalkan tokoh hadis, seorang tokoh hadis bagaimana biasa, kerana saya merasakan nak menghabiskan pada malam ini bab kita ni sebelum masuk bab jenazah. Kita habiskan bab kita, dua bab, iaitu bab solat istisqa dan bab pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu rahimahullahu ta'ala wa bihi qala bab salatil istisqa. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi SAW keluar dengan sikap yang bersahaja, penampilan yang sederhana, iaitu dari sudut pakaiannya, perasaan yang khusyuk, langkah yang tenang, disertai dengan sikap tadarru', iaitu merendah diri. Lalu nak baginda solat 2 rakaat seperti yang dilakukannya dalam solat hari raya, namun tanpa menggunakan khutbah seperti khutbah kamu sekarang ini. Hadis riwayat Khamsah dan dinilai sahih oleh Tirmizi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Muslimin dan muslimat sekalian, kita masuk pada bab yang baru, bab solat istisqa. Solat istisqa daripada kalimah saqa yasqi suqya. Saqa yasqi suqya mana minum, asalnya minum ataupun air. Istisqa tambahan alif sim ta minta, minta air. Istisqa minta air, yang dimaksudkan air di sini air hujan. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Pertama-tama berkaitan dengan istisqa ini, dia ada banyak cara. Yang paling simple sekali istisqa ni dengan kita berdoa minta hujan pada bila-bila masa. Itu yang paling simple. Lepas sembahyang biasa, duduk saja-saja minta doa supaya turun hujan, dah lama dah kemarau. Dan bagi cara yang kedua, yang lebih afdal daripada cara yang pertama, iaitu kita berdoa dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat, kita berdoa dengan doa untuk minta hujan. Dan cara yang paling baik, kita buat solat istisqa sungguh. Buat satu sembahyang, satu ibadat khusus, iaitu yang dinamakan solat istisqa, yang kita akan bincangkan beberapa hadis dalam masalah ini. Jika kita lihat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara jelas menunjukkan bahawa kepada kita bahawa disyariatkan
dan disunatkan kita melakukan solat istisqa, iaitu solat untuk kita minta hujan, solat khusus untuk kita minta hujan. Bila disunatkan? Bila kita merasakan sudah lama hujan tak turun, dan bila kita merasakan kita berada dalam kemarau yang kebiasaan yang sepatutnya tidak berlaku begitu. Sepatutnya bulan ni tidak kemarau begitu panjang. Dan begitulah juga bila ke sungai, sehingga sungai dah mula berkurangan air, sehingga susah kita, sehingga penyakit semakin banyak. Kerana hujan ni selain daripada dia menjadi sumber air kepada kita, dia juga merupakan suatu rahmat yang boleh menghilangkan wabak-wabak penyakit di atas muka bumi ini. Sebab itulah disyariatkan solat istisqa. Dalam hadis Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi solat istisqa dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan penampilan yang sederhana. Daripada sini para ulama menyatakan bahawa solat istisqa ni dia agak berbeza dengan solat jemaah yang lain. Solat jemaah yang ada perhimpunan yang ramai, kita digalakkan pakai pakaian yang terbaik, yang tercantik. Macam sembahyang raya, digalakkan pakai pakaian yang paling cantik yang kita miliki. Begitulah juga sembahyang Jumaat, pakaian yang terbaik. Tapi dalam solat istisqa, pakaian yang berpada-pada je. Pakaian harian, bukannya pakaian yang lebih sangat. Kalau kita ada hak yang comel-comel tu simpan dulu. Nak pergi sembahyang istisqa ni pakai pakaian yang biasa saja. Tu perbezaan solat istisqa dengan solat yang lain. Kemudian solat istisqa disebut dalam hadis Ibnu Abbas dilakukan 2 rakaat. Rakaatain, 2 rakaat solat istisqa. Dan kaifiyat solat istisqa kama yusalli fil aid, sebagaimana dia sembahyang hari raya. Daripada sini, seperti sembahyang hari raya, 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Para ulama menyatakan bahawa khususnya imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, oleh kerana Ibnu Abbas menyatakan bahawa serupa dengan sembahyang raya ada takbir. Jadi mazhab Syafi'i kata disunatkan juga kita takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua pada sembahyang istisqa. Sebab Ibnu Abbas kata kama yusalli al-aid fil aid, sebagaimana Nabi sembahyang pada hari raya. Tetapi sebahagian ulama yang lain menyatakan persamaan tersebut bukan dalam segala sudut. Persamaan tersebut di sudut mana? Di sudut bacaan kuat. Persamaan tersebut di sudut 2 rakaat, sembahyang raya 2, sembahyang istisqa juga 2. Jadi tapi dalam mazhab Syafi'i dia menyatakan, ulama-ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa persamaan tersebut termasuk dalam masalah takbir pun disunatkan. 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Tetapi sebahagian ulama-ulama yang lain, di antaranya 3 mazhab, mazhab Imam Malik, 2 sahabat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan takbir macam semayang yang lain. Tak ada tambah takbir dah. Takbiratul ihram, takbiratul intiqalat, tu saja. Kemudian disebut dalam hadis ni, lam yaktub khutbatakum hadhi, yang Nabi tidak berkhutbah seperti khutbah hari ni, iaitu khutbah hari Jumaat. Maknanya pada hari Jumaat khutbah dia berbeza dengan khutbah hari raya, khutbah istisqa. Di sudut perbezaan tersebut, apa perbezaan dia? Kalaulah para ulama di antaranya mazhab kita, mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab menyatakan bahawa perbezaan tersebut yang paling ketara apa dia? Di sudut awal dan akhir.
Sembahyang Jumaat kita khutbah awal. Sembahyang istisqa dia khutbah akhir. Ini dikuatkan lagi dengan di awal hadis tadi, kama yusalli al-aid, sebagaimana Nabi sembahyang raya. Sembahyang raya kita dah jumpa hadis-hadis sembahyang raya, Nabi sembahyang dulu baru khutbah. Jadi bila Ibn Abbas menyatakan serupa dengan sembahyang raya, maknanya mestilah perkara yang zahir, yang jelas macam khutbah tersebut, sama ada lebih dahulu ataupun kemudian, dia tidak ada perbezaan dengan sembahyang raya, maknanya dia juga diakhirkan khutbah selepas daripada sembahyang 2 rakaat. Dan di antara perbezaan lagi di khutbah Jumaat dan khutbah hari istisqa ini, iaitu perbezaan dia. Khutbah Jumaat kalau kita berdoa, khatib menghadap makmum. Tetapi ketika khutbah istisqa, khatib berdoa dalam keadaan khatib membelakangi makmum dan menghadap kiblat. Sebelum berdoa, khatib paling dulu ke belakang. Paling menghadap kiblat semula, barulah dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu ada lagi perkara-perkara yang lain yang dilakukan oleh khatib di dalam khutbah, tu di antaranya. Kemudian kita terus kepada hadis yang seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar fa amara bimimbar fa wudi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajibu asy-syamsi fa qa'ada 'ala al-mimbar fa kabbara wa hamidallah thumma qala innakum syakawtum jadaba diyarikum wa qad amarakum an tad'uhu jadaba ke jadba? Ada kitab baris jadba dan mati. Mati dan baris atas dan mati. Siapa yang dah hidup tulis wa fi nuskhah jadba. Jadi jaiduk ni saya tak pasti. Yang ada dalam komputer saya jadba. Jadaba ya jadi bu jadban. Jadaba wallahu alam. Saya tak pasti betul atau tidak. Innakum syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'uwah wa wa'adakum an yastajiba lakum. Thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al fuqara anzil alaina al ghaith waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hin thumma rafa'a yadayhi falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtayhi thumma hawwala ila an-nas dhahrah wa qalaba rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi thumma aqbala 'ala an-nas wa nazal. Itu bukan akbil, aqbala. Yang ni kalau kita tulis akbil tu betulkan aqbala. Thumma aqbala 'ala an-nas wa nazal wa shalla rak'atain fa ansha'allahu sahabatan fara'adat wa baraqat thumma amtarat. Rawahu Abu Dawud wa qala gharib wa isnaduhu jayyid. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa orang ramai mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kekeringan yang mereka alami, iaitu kemarau. Kekeringan ini kemarau. Maka baginda memerintahkan agar disiapkan mimbar untuknya yang diletakkan di tempat solat. Nabi suruh buat mimbar. Dan baginda menetapkan hari tertentu kepada mereka. Bila telah tiba saatnya, mereka diminta untuk keluar ke tempat solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar di saat matahari telah terbit. Lalu naik ke atas mimbar dan bertakbir seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda bersabda,
sesungguhnya kamu telah mengeluh ataupun kamu telah mengadu kerana kekeringan yang melanda kampung halaman kamu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu untuk berdoa kepadanya, dan dia telah menjanjikan kepada kamu untuk memperkenankannya. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Engkau Maha Kaya, sedang kami orang ramai yang fakir, yang berhajat. Maka turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga masa tertentu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya dan sentiasa begitu, maknanya berterusan sehingga kulit ketiaknya yang putih terlihat. Lalu memutar tubuhnya, iaitu memalingkan tubuhnya hingga membelakangi orang ramai dan membalikkan kain selendangnya, seraya tetap mengangkat kedua belah tangannya. Sesudah itu baginda berbalik dan turun dari mimbarnya, lalu solat 2 rakaat. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbulkan mendung disertai dengan bunyi guruh dan cahaya kilat. Kemudian turunlah hujan. Hadis riwayat Abu Daud yang dinilainya gharib namun sanadnya jayyid. Okey, kita lihat hadis ni pula. Hadis ni ada bercanggah tak dengan apa yang kita sebut tadi? Nampak ada bercanggah. Bercanggah dari sudut mana? Sudut Nabi naik mimbar dulu, semayang last. Kalau hadis yang Ibnu Abbas tadi, Ibnu Abbas menceritakan bahawa serupa dengan semayang raya. Bila serupa, khutbah dia kemudian. Jadi hadis ni nampak Nabi naik mimbar dulu, berkhutbah, berdoa, kemudian baru turun. Baru turun mengerjakan solat istisqa 2 rakaat. Jadi daripada sini para ulama menyatakan bahawa dibolehkan juga kita berdoa atau kita berkhutbah dilakukan sebelum daripada solat istisqa. Boleh nak khutbah awal. Tetapi ada ulama yang lebih cenderung menyatakan khutbah tetap di akhir. Di awal tu hanya doa saja. Maknanya sebut peringatan sepatah 2, berdoa selalu. Bila lepas berdoa, barulah sembahyang 2 rakaat. Kemudian lepas sembahyang barulah khutbah. Doa, sembahyang, khutbah. Ada ulama mentafsirkan Nabi naik ke mimbar yang pertama tu bukan berkhutbah lagi, tetapi naik untuk berdoa. Tetapi ulama lain menyatakan bahawa dibolehkan kalau kita awalkan khutbah sebelum daripada solat istisqa. Okey. Jelas dapat masalah tersebut. Tetapi tuan-tuan, kalau tengok ulama-ulama lain kenapa dia lebih cenderung kepada Ibnu Abbas berbanding dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, banyaklah sebabnya. Banyaklah sebab, ada beberapa hujah yang lain lagi. Mereka lebih memilih hadis Ibnu Abbas berbanding dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Walau bagaimanapun, solat istisqa khutbah dia juga merupakan sunat je, tidak menjadi syarat macam sembahyang Jumaat. Ia jadi syarat khutbah, yang menjadi syarat kepada sembahyang hanyalah sembahyang Jumaat. Sembahyang raya pun tak jadi syarat, sembahyang kusuf gerhana pun tak jadi syarat, sembahyang istisqa pun tak jadi syarat. Jadi bila tak jadi syarat, dia
kelapangan ruang untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan tu bebas. Bila tak buat pun tak apa, nak buat awal pun tidak timbul masalah. Sebagaimana yang kita dah pernah sebut bahawa saya nak pernah sebut ataupun tidak dalam kisah semayang hari raya, pernah Sayyidina Muawiyah di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia khutbah dulu baru semayang. Lalu dia ditegur oleh sahabat yang lain dengan menyatakan ini bukan sunnah Nabi, tapi tak suruh semayang semula. Ini menunjukkan bahawa khutbah tersebut tidaklah merupakan suatu perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, yang seterusnya kita tengok pengajaran daripada hadis ni. Dalam khutbah ada doa. Mesti khutbah Jumaat, khutbah istisqa ini ada doa. Doa, dan sebelum daripada berdoa tersebut Nabi mengangkat tangan. Kita tengok summa rafa'a yadayhi falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtai thumma hawala an-nas dhahra hawala ila an-nas dhahra. Maknanya angkat tangan. Dan angkat tangan dalam isu istisqa ini ulama menyatakan dia agak melampau. Maknanya melampau apa? Lebih pada ketika-ketika yang lain. Tu sunat gitu. Kalau ketika biasa kita angkat begini, istisqa biarlah. Biar tinggi lagi. Biar tinggi lagi. Memang disunatkan kita mengangkat tangan lebih daripada qadar biasa. Kalau khutbah biasa, khatib tak angkat tangan. Makmum tu ada perbahasan lah. Kebanyakan ulama kata makmum pun kena angkat tangan juga. Saya ada discuss dengan seorang sahabat dalam isu ni. Sahabat kata dia baca habis bukan setakat 4 mazhab, lebih pada 4 mazhab lagi tak ada kata angkat tangan. Dah bila kita tunjuk sepatah dua, barulah dia angkat tangan kita. Kita suruh angkat tangan, akhirnya dia mengangkat tangan. Begitulah angkat tangan, kesimpulannya angkat tangan lebih daripada qadar biasa. Kalau qadar biasa, kalau kita lihat Nabi SAW mengangkat tangan banyak dalam riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih, sehingga ulama menyatakan bab angkat tangan dalam sembahyang, bab angkat tangan ketika berdoa secara umum adalah hadis yang mutawatir. Tetapi sehingga angkat tangan yang melampau had biasa pada beberapa ketika, di antaranya ketika dalam peperangan, dalam mengadu sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, ketika sebelum berlakunya perang Badar. Nabi angkat sungguh waktu tu, sehingga Abu Bakar pun tengok macam cemas sungguh, tengok cemas. Dan di antaranya ketika istisqa, angkat tangan sehingga nampak sungguh, sepanjang dia angkat tangan tu nampak ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pakaian Nabi ketika itu. Nabi tak pakai pakaian yang labuh sangat lengan dia, ataupun labuh lengan, pakaian yang agak luas. Tak pakai yang sempit, yang kancing macam kita. Kalau kancing tu angkat kat mana pun tak nampak ketiak. Tu. Kemudian di antara pengajaran hadis ni at-tahwil, perubahan keadaan. Perubahan di sini kita tengok hawala ila an-nas dhahra. Khatib dia berpaling belakang dia. Belakang dia menghadap orang ramai. Mula-mula muka dia menghadap orang, lepas tu belakang dia menghadap orang ramai. Maknanya dia berpaling menghadap kiblat semula. Mula-mula dia khutbah menghadap orang, ketika berdoa dia berpaling menghadap kiblat. Ni sebagaimana yang disebut dalam hadis ni. Dan semayang 2 rakaat, lepas semayang tu makbul selalu doa Nabi, nampak awan dan kilat peti sehingga turunnya hujan. Wa qissatu tahwil fi sahih min hadis Abdullah bin Zaid wa fihi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u thumma shalla rak'atain jahara fihi ma bil qira'ah. Mengenai kisah membalikkan tubuh, iaitu membelakangi orang ramai, di dalam kisah kitab sahih disebutkan
melalui hadis Abdullah bin Zaid. Tadi riwayat Abu Daud, hadis Aisyah. Tapi menurut riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Bila sebut Sahih ni antara dua lah. Bukhari ataupun Muslim menyatakan bahawa Bukhari, Imam Bukhari, bahkan Imam Bukhari bawa hadis ni 8 kali dalam Bukhari dan Muslim pun ada juga, menceritakan bahawa melalui hadis Abdullah bin Zaid, iaitu hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid, yang antara lain disebutkan di dalamnya, maknanya di antara isi kandungan dia, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat seraya berdoa, kemudian solat 2 rakaat dengan menguatkan bacaan pada keduanya. Jadi sini jelas lagi, tadi membelakangi orang ramai, ni menghadap kiblat, serupalah tu. Nak memperjelaskan lagi. Tapi di sini juga menceritakan bahawa Nabi sembahyang kemudian daripada khutbah. Dan sebab tu saya sebut tadi, ulama menyatakan boleh juga. Kemudian secara jelas lagi dalam hadis ini, hadis Bukhari Muslim, bahawa bacaan sembahyang istisqa, minta hujan ini adalah bacaan yang nyaring kuat. Jahara fihi ma bil qiraah. Walid Darqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala ridaahu liyatahawwal al-qaht. Menurut riwayat Darqutni yang diambil daripada mursal Abu Ja'far al-Baqir, disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membalikkan kain selendangnya dengan harapan agar musim kering segera berlalu. Jadi ada penambahan riwayat Darqutni pula menyatakan bahawa bukan setakat berpaling badan, baju pun Nabi palingkan. Cara paling baju macam-macam ulama kata. Pakaian dia, ada yang mengatakan bahawa kalau baju pakai pakaian biasa, terbalikkan dia. Kalau baju tu pakai pakaian yang bahagian dalam, jadi bahagian luar. Ada ulama kata kalau hak yang bahagian depan, pusing lepas ke belakang. Supaya kita ambil tafaul, ambil sempena. Kita nak bertukar daripada kemarau kepada hujan. Supaya, dan begitulah juga baju, kita tukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tapi janganlah pula tak pakai baju dalam. Kalau kita pakai kot lah sebagai contohnya, pakai kot ataupun pakai kain ridak letak atas bau, kita tukar waktu tu. Daripada belah kanan letak belah kiri, ataupun daripada gini kita pusing. Maknanya biar ada isyarat kita bertukar. Bertukar. Kalau kita pakai baju, takkanlah jubah nak tu tak nak sabar sangat. Kalau pakai kot tu boleh. Pakai kot, kita cabut kot, pakai terbalik. Memang sunnah. Memang sunnah kita pakai, kita ubah pakaian seketika ketika kita berdoa di dalam khutbah istisqa. Kemudian di antara persamaan semayang istisqa dengan semayang hari raya, kalau mazhab Syafi'i menyatakan bahawa bukan setakat dalam semayang dia kena takbir, tetapi dalam khutbah juga. Kalau semayang raya, dalam khutbah dia kena takbir, khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Tetapi ditukarkan dalam solat istisqa dengan istighfar. Khutbah pertama istighfar 9 kali, khutbah kedua istighfar 7 kali. Ini di antara persamaan dengan sembahyang hari raya. Istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wal wanqata'atis subul. Fad'u Allah azza wa jalla yughithuna. Farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Qala fa dzakara al-hadith.
wa fihi ad-du'a bi imsakiha muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi bahawa pernah ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat sementara Nabi sedang berdiri dalam khutbahnya. Lalu lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda iaitu ternakan telah binasa dan semua jalan penghidupan telah terputus. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami." Lalu baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami." Dan seterusnya. Di dalam hadis ini disebutkan juga doa memohon agar hujan diberhentikan. Sebenarnya doa ni panjang lagi. Imam Ibn Hajar dia buat taqti'ul hadis, dia potong hadis ni. Kerana dia nak fokus kepada tajuk istisqa. Cerita dia lepas pada minta hujan tu, hujan tak berhenti-henti sampai minggu depan. Sampai banjir pula. Jadi sahabat tadi pergi pula, "Wahai Rasulullah, bukan lebih sangat dah ni. Sampai banjir apa dah, nyusah pula dah ni. Mintalah doa kepada Allah Taala supaya diberhentikanlah hujan." Nabi pun berdoa, tak ada habis doa, nampak awan pun semakin cerah. Ni kisah istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istisqa sini kita tengok dalam bentuk mana? Dalam bentuk Nabi tidak mengkhususkan satu sembahyang. Sebagaimana yang saya sebut tadi, istisqa sama ada kita buat sembahyang khusus ataupun kita berdoa dalam khutbah sembahyang Jumaat. Jadi hadis ni mencerita istisqa jenis khutbah, jenis doa dalam khutbah sembahyang Jumaat je. Tengah-tengah khutbah Jumaat kita berdoa dengan doa istisqa, doa supaya Allah Taala turunkan hujan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahitu kada tinggal dah. Kana idza qahitu yastasqi bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqun. Rawahul Bukhari. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Sayyidina Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, apabila orang-orang mengalami kekeringan, iaitu mengalami kemarau, beliau memohon hujan dengan perantaraan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini pak saudara Nabi, dan mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, dahulu bila kami memohon hujan kepadamu selalu melalui Nabi kami, lalu engkau menurunkannya kepada kami. Namun sekarang kami memohon hujan kepadamu dengan melalui bapa saudara Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Lalu mereka pun diberikan hujan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ni tengok bari fayusquna, hujung dia, bukan fayusqauna. Fayusqauna lain sikit makna dia. Lari dia ada dalam tasrih yusqauna, tapi tak tepat makna kalau yusqauna. Dia macam yurduna. Kalau yurdauna lain makna, yusqauna lain. Yusqa yusquna. Itu dia segi tasrih pe apa ni? Pe mu'tal. Mu'tal naqis, dan juga dia merupakan fi'il yang mabni lil majhul.
Yasqi mabni lil ma'lum. Jadi daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Kesahihan hadis ini tidak jadi masalah, ada beberapa pengajaran. Yang pertama, yang paling jelas sekali daripada hadis ini, bahawa tentang masalah tawassul. Apa makna tawassul? Tawassul ni kalau bahasa mudahnya, nak kata tepat, tak berapa tepat juga, tapi nak memudahkan faham, iaitu perantaraan. Perantaraan. Sebab itulah disebut di sini bahawa Sayyidina Umar kata, kami dulu zaman ada Nabi, kami minta doa melalui Nabi, lalu Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi sekarang ni Nabi tak ada nak minta doa dengan pak saudara Nabi, bi ammi nabiyina, melalui bapa saudara Nabi. Maka turun dah hujan disebabkan tawassul sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Umar dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi berkaitan dengan tawassul, ada tawassul yang disepakati oleh ulama, ada tawassul yang memang disepakati oleh ulama dibenarkan, ada tawassul yang disepakati oleh ulama memang haram sungguh, ada tawassul yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi kita ambil yang mudah sudah. Hadis ini menjadi dalil bahawa tawassul dengan orang yang hidup, dengan kita minta supaya dia doa kepada kita, adalah suatu yang disepakati oleh ulama, dia dibenarkan syarak. Kita pergi jumpa Tok Guru tolong doakan anak saya. Tawassul lah tu. Kita melalui orang lain, melalui orang yang kita anggap baik, melalui orang yang kita anggap soleh, kita sangka baik kepada dia, minta dia doa. Itu tawassul. Kalau tak tawassul macam mana? Kita sendiri, anak kita sakit, kita sendirilah doa. Tawassul dengan minta doa daripada orang yang soleh, orang yang soleh berdoa. Inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Kami bertawassul dengan bertawassul, iaitu meletakkan perantaraan untuk nak berdoa kepadamu dengan menyebut pak saudara kepada Nabi kami. Ni di antara hujah yang membenarkan tawassul, minta doa daripada orang-orang yang soleh. Dan tawassul yang memang sepakat ulama kata benar, sepakat ulama kata harus, iaitu tawassul bil amali soleh. Kita tawassul dengan menyebut amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Cara macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah habis dah bulan Ramadan ni khatam Quran baca. Dengan berkat bacaan Quran yang aku baca ni, Engkau bagilah terang sikit hati aku nak menimba ilmu. Boleh tawassul gitu, sepakat ulama. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni susah, aku ni dah buat amalan begini. Mengadu depan Allah Ta'ala, sebut amalan yang kita rasa yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kemudian kita minta doa dengan Allah Ta'ala, sebagaimana kisah 3 orang yang pernah duduk dalam gua, lalu tertutup pintu gua. Itu panjang ceritanya. Jadi tawassul jenis ni yang memang disepakati oleh ulama dibenarkan. Yang jadi khilaf, setelah kematian tokoh, kita menggunakan menggunakan kelebihan darjat-darjat yang ada pada tokoh tersebut. Di antaranya Nabi SAW. Bila Nabi dah wafat, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah anak aku dengan berkat Nabi-Mu, bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Mana kita menyebut kemuliaan, menyebut kelebihan, menyebut fadilat, menyebut apa yang hebat yang ada pada Nabi, dengan harapan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit, ataupun dengan harapan Allah Ta'ala menunaikan hajat kita. Yang ni ada khilaf panjang di kalangan ulama. Panjang. Ada ulama kata
tidak boleh. Ada ulama, kebanyakan ulama menyatakan tidak jadi masalah kalau kita menyebut bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini menunjukkan Sayyidina Umar juga telah melakukan istisqa dengan berdoa sahaja. Ini jenis berdoa sahaja, bukannya tengah khutbah. Ini jenis yang ketiga ni. Yang pertama tadi afdal, paling afdal siap kita melakukan satu ibadat sungguh, ibadat khusus untuk istisqa. Lepas tu yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu dengan cara kita beristisqa, berdoa tengah khutbah. Dan yang ketiga, kita berdoa sahaja, bukannya waktu khutbah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun qala fahasara thawbah hatta asabahu minal matar wa qala innahu hadithu ahdin bi rabbih rawahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu menceritakan pula bahawa kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehujanan. Jadi terjemahan yang mudah sikit nak faham, telah menimpa kami hujan ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun telah turun hujan ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat wa nahnu ma'a Rasulillah jumlah mu'taridah. Kalau orang mengaji nahwu dia ada jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Fahasara saubah, lalu Anas menceritakan lagi bahawa selanjutnya baginda membuka bajunya, iaitu selok sikit baju agar terkena hujan pada tubuh badan baginda, seraya bersabda, sesungguhnya hujan ini baru turun dari sisi Tuhannya, dari sisi Rabbnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ini ada sedikit kaitan dengan hujan, iaitu bila hujan baru-baru turun adalah suatu perkara yang pernah dilakukan oleh baginda. Nabi suka hujan yang mula turun terkena tubuh dia. Tapi tuan-tuan, tak tahulah kajian sains macam mana, kata hujan hak mula-mula turun tu sama ada kajian sungguh ataupun cakap-cakap orang, wallahu a'lam. Hujan yang baru turun tu hujan yang boleh membahayakan kesihatan, wallahu a'lam. Dia kata kalau hujan lebat betul, tu tak apa. Orang tua-tua biasa cakap dah, kalau main hujan lebat betul, kalau hujan sikit-sikit tu jangan. Wallahu a'lam betul ke tidak. Kalau sini tengok Nabi, hujan yang baru yang mula turun telah dia nak menyentuh kulit dia, kerana dia datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, adanya keberkatan pada hujan yang baru turun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a, akhrajah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, baginda berdoa, ya Allah, semoga hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a, iaitu Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a, jadikanlah dia hujan yang bermanfaat. Hadis Bukhari Muslim. Wa an Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Bahawa Nabi, daripada Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa-nya mengucapkan, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dahuqan tumtiruna minhu radhadan qitqitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awanah fi sahihi. Ya Allah, berikanlah kepada kami awan yang tebal lagi merata, banyak kilat guruh dan petirnya. Mana lebatlah, bila lebat ni banyaklah manfaat. Engkau turunkan kepada kami darinya hujan yang rintik-rintik, sikit pun tak apa, mahupun deras lagi tercurah, mula sikit, lepas tu banyak. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini di antara doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turunnya hujan. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab sahih dia. Abu Awanah ni kita dah perkenalkanlah dulu.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha ila as-sama' taqul Allahumma inna khalqun min khalqik laysa bina ghinan an sukiyat faqal irji'u laqad suqitum bida'wati ghairikum rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam keluar untuk melakukan doa istisqa, memohon hujan. Lalu dia melihat seekor semut yang terbaring di atas punggungnya dengan mengangkat semua kakinya ke langit seraya berkata, ingat semut pun doa juga. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu di antara makhlukmu. Kami sangat memerlukan siramanmu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Mana ni doa semut. Nabi Sulaiman ni hebat, dia boleh faham bahasa binatang. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, pulanglah kamu. Ajak rakyat dia, kata tak apa dah hari ni, padan dah kita. Semut dah doa untuk kita. Kerana sesungguhnya kamu bakal mendapat hujan berkat doa selain kamu. Kita dapat dah hujan, ada doa selain pada kita, iaitu doa semut. Ini kehebatan. Dia juga merupakan satu kehebatan, bukan setakat kehebatan semut tersebut, tetapi kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang dan juga merupakan mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Dia faham bahasa binatang dan doa binatang pun dia tahu dia akan dimakbulkan oleh Allah Taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama', akhrajahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa-nya mengarahkan punggung kedua telapak tangannya ke langit, iaitu mengarahkan bahagian ni ke atas. Mana doa, hadis riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini para ulama menyatakan mana-mana doa yang untuk kita nak tolak bala, doa istisqa ni minta hujan, kita nak tolak bala. Kerana kalau tak hujan ni kita susah. Tak hujan ni sumber air tak ada. Tak hujan ni penyakit banyak. Ni tolak bala. Nak tolak bala memang Nabi pernah berdoa dalam istisqa dalam keadaan mengangkat membalikkan telapak tangan dia ke bawah. Kalau doa biasa Nabi berdoa menadah telapak tangan ke langit. Tapi dalam doa menolak bala, Nabi telungkupkan telapak tangan ke bawah. Ini merupakan asas, dan para ulama menyatakan dikiaskan kepada waktu-waktu yang lain. Waktu lain Allah madfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar. Contohnya kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang tanya, Ustaz ada asas tak? Ada asas, ada doa sekejap gini, memang ada asas. Hadis pun hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana doa untuk kita minta suatu kebaikan, kita tadahkan tapak tangan ke langit. Doa untuk kita menolak bala, kita seolah-olah mengisyaratkan kita tak nak. Kita tak nak, kita telungkupkan tapak tangan kita ke bawah. Habis bab istisqa. Babul libas. Wa an Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-qira wal harir, rawahu Abu Dawud wa asluhu Bukhari. Daripada Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kelak benar-benar akan ada di sejumlah tahun dari kalangan umatku yang menghalalkan zina dan kain sutra. Ini berkaitan dengan pakaian. Hadis riwayat Abu Daud, namun asalnya berada dalam kitab Bukhari. Berkaitan hadis ini, ada perbahasan panjang di kalangan ulama berkaitan dengan sanad hadis ini, kerana hadis ini merupakan hadis mu'allaqat Imam Bukhari. Imam Bukhari disebut di awal kitab dia, di awal hadis ini, qala Hisham ibn Ammar, berkata Hisham bin Ammar.
dalam keadaan Imam Bukhari tidak menyebut sanad dia. Sebagaimana hadis-hadis yang lain, hadis yang muttasil, yang musnad, yang bersambung sanad dia, Imam Bukhari sebut sanad. Tapi dalam Sahih Bukhari sebagaimana kita tahu, banyak juga hadis mu'allaq, hadis yang Imam Bukhari tak sebut sanad, turut menyatakan si fulan dan si fulan berkata sebagaimana hadis ini. Jadi Imam Bukhari menyatakan qala Hisham bin Ammar. Dan mu'allaqat Imam Bukhari ini, para ulama buat kajian, kalaulah Imam Bukhari menyatakan dalam sirah yang pasti jazam, qala berkata, bukan Imam Bukhari menyatakan disebutkan, diriwayatkan. Kalau diriwayatkan nampak ada ihtimal, ada andaian lagi betul ataupun tidak. Tapi bila Imam Bukhari kata berkata, memang perkara tersebut, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Tapi hadis ini cukup kuat dikritik oleh Ibnu Hazmin rahimahullahu taala. Kerana hadis ini, di hujung hadis ni, yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan penggunaan kain sutera dan menghalalkan alat-alat muzik. Ibn Hazmin berdasarkan dia mengkritik hebat hadis ni, sehingga dia kata hadis ni tak sahih dan alat muzik semua sekali halal. Dan hujah orang yang mengatakan alat muzik, gitar dan seumpamanya halal, mereka bersandarkan kepada Ibn Hazmin. Dalam kitab Al-Muhalla, tengok Ibn Hazmin. Dr. Qaradawi pun dalam isu ni dia kata dia nukilkan daripada Ibn Hazmin juga. Ibn Hazmin kata tak ada hadis yang sahih. Jadi Dr. Qaradawi juga mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang alat-alat muzik. Tapi hadis ini sebenarnya memang hadis yang sangat-sangat sahih mengikut kajian ulama-ulama hadis yang sangat detail. Di antaranya Ibn Hazmin ini banyak sangat dah ulama yang jawab tentang kekeliruan dia terhadap hadis ni. Kekeliruan Ibn Hazmin di antaranya jawab oleh Imam Ibn Salah di dalam kitab dia. Saya ingat lagi waktu belajar mustalah hadis dulu, pada 15 tahun lepas lah, paling kurang 14 tahun lepas, waktu belajar di Syria, kitab Muqaddimah Ibn Salah. Dalam mustalah hadis memang dia mengkritik Ibn Hazmin kerana kesilapan menafikan kesahihan hadis ini. Jadi secara ringkasnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi di sini bila Nabi menyatakan menghalalkan, ada satu kaum Nabi kritik, ada satu kaum, satu puak yang menghalalkan zina. Maknanya zina tu memang dah confirm haram. Dan menghalalkan al-harir, menghalalkan sutera. Maknanya sutera juga, penggunaan pakaian daripada sutera juga haram. Tapi haram ini dikhususkan dalam hadis yang lain, haram bagi lelaki sahaja. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba min fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsi al-harir wal dibas wa an najlisa alayhi, rawahu al-Bukhari. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dengan menggunakan bekas dari emas dan perak, makan dengan menggunakannya, dan mengenakan kain sutera baik yang nipis maupun yang tebal, serta menjadikannya alat duduk. Jadi hadis ni beberapa perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya penggunaan bekas emas dan perak. Emas ni orang perempuan ke lelaki haram menggunakan bekas daripada emas dan perak. Yang dibenarkan bagi perempuan hanyalah untuk perhiasan. Bekas buat sudu, peralatan sudu daripada emas, tak kira lelaki tak kira perempuan, tetap haram. Daripada perak juga sama. Dan makan ni buat pinggan lah, buat pinggan, buat mangkuk. Dan begitulah juga pakaian yang diperbuat daripada sutera. Sutera di sini ulama menyatakan sutera asli, bukan campuran yang macam kebanyakan ada di zaman sekarang ni.
Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isba'ain aw thalathin aw arba'. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Daripada Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum lelaki mengenakan kain sutera kecuali hanya selebar 2, 3 atau 4 jari. Hadis Bukhari Muslim. Tapi lafaz ini lafaz Imam Muslim. Jadi hadis ini, hadis-hadis tadi melarang, sebut larangan, tetapi hadis ini ada pengecualian sedikit. Maknanya kalau sikit dimaafkan. 2 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, tuan tebal tu tak larang lah. Kita akan jumpa pula hadis yang buat apa, orang panggil apa, render ke, render dekat lengan, dekat collar, dekat apa tu. Maknanya kalau isi yang tu sahaja, sedikit sahaja dalam bentuk penambahan daripada sutera adalah dikecualikan, iaitu dibenarkan. Jangan pakai satu pakaian daripada sutera sudah bagi orang lelaki. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li 'Abd al-Rahman ibn Auf wa Zubair fi qamis al-harir fi safarin min hajjatin kanat bihima. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membenarkan Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair mengenakan baju gamis sutera sewaktu dalam musafir. Kerana keduanya menderita penyakit cacar. Jadi ini, daripada hadis ini ulama menyatakan, kalau mazhab Syafi'i menyatakan, dia mengatakan hadis ini umum, tak kira siapa-siapa yang rasa yang memang tak tahan dengan pakaian-pakaian yang lain, kalau yang dia boleh tahan dengan sutera je, dan dia dibenarkan pakai pakaian sutera. Kerana sutera itu lembut, dia boleh tahan dengan pakaian tersebut, dan dibenarkan dengan adanya masyarakat, dengan adanya pengukuran. Dia termasuk dalam isu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasani an-nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara wa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhi fa shaqaqtuha baina nisa'i. Muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslim. Dan Ali radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pakaian. Kasar ni asal mana kasar, memakaikan kepadaku, tapi menyerahkan pakaian kepadaku. Yang dibuat daripada kain sutera. Lalu aku keluar. Ulatan siarak ni jenis sutera. Lalu aku keluar mengenakannya, dan ternyata kuliah petanda amarah di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi marah. Bila buat baju, pakai, nampak Nabi marah. Maka aku memotongnya dan membahagi-bahagikan kepada kaum wanita aku. Maknanya dia tengok Nabi marah, dia fahamlah perkara tersebut diharamkan oleh agama, dan dia bagi kepada wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan di kalangan keluarga beliau, dan dikatakan dibagi kepada 4 Fatimah. Fatimah yang pertama iaitu Fatimah binti apa? Fatimah binti apa? Keluarga Sayyidina Ali. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Asad, mak kepada Sayyidina Ali. Fatimah mak kepada Asma binti Hamzah, dan Fatimah binti Syaibah. Katakan dibagi kepada 4 Fatimah. Jadi kita tengok di sini, sutera ni dalam bahasa Arab dia banyak nama. Ada al-harir, ada al-istibrak, ada al-qissi, macam-macam nama. Ni siarak, hulatan siarak. Ada apa lagi? Banyak tu. Ad-dibaj,
macam-macam. Nama yang digunakan berdasar pada jenis-jenis dan kualiti-kualiti dia. Jenis kualiti setara ni nama ni, kualiti lagu ni nama ni. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal harir li inati ummati wa hurrima ala dhukurihim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dan perak dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi, bukan emas dan perak tu, emas dan sutera. Al-harir mana sutera. Kalau terjemahan emas dan perak salah. Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum lelakinya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi menilainya sahih. Jadi di sini jelas kepada kita larangan menggunakan pakaian daripada sutera tadi. Larangan menggunakan emas tadi adalah bagi kaum lelaki sahaja. Wanita tak apa nak pakai sutera, wanita tak apa nak pakai perhiasan daripada emas. Yang dia tak boleh menggunakan emas iaitu dalam untuk dijadikan peralatan. Peralatan tak kira lelaki dan perempuan. Wan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin an yura atharu ni'matihi. Yura ada tulis yara. Yara. Lupa saya dalam syarah kepada Bulughul Maram dia menyatakan yura. Dia sebut secara jelas riwayat menyatakan yura. Bukan Allah Ta'ala nak tengok. Kalau yara Allah Ta'ala nak tengok, tetapi Allah Ta'ala yura, suka orang lain tengok. Bil bina lil majhul ala dhabti yura bil bina lil majhul kama sarrahu. Ay yura atharu, bila yura atharu, suka atharu tu menjadi atharu, jadi naib fa'il sekali. Atharu ni'mati alaihi rawahu Baihaqi. Imran bin Husain radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala suka apabila memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba yang berkaitan memperlihatkan pengaruh nikmatnya itu pada dirinya. Kalau kita baca dengan yura, Allah Ta'ala suka apabila dia kurniakan satu nikmat kepada hamba, dapat dilihat hasil daripada nikmat tersebut ke atasnya. Maksudnya dilihat oleh orang ramai, orang lain dapat melihat. Jadi tuan-tuan, sebagai contohnya dah, kalau orang tu berduit, nak pakai welfare tu tak ada masalah. Welfare tu ni lah, atas niat. Kalau kita ada kemampuan, Allah Ta'ala suka tengok kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Yang tak boleh kita bermewah-mewah, yang tak boleh kita sombong dan takabur dengan kemewahan. Kita nak mewah, kalau tak takabur tak apa, tak sombong. Mewah-mewah kita biasa je. Tapi kalau mewah, sombong. Tapi tuan-tuan, bab sombong ni bukan semestinya orang mewah. Kadang-kadang bawa kereta buruk tu tahu. Rasa akulah selalu dunia, campur ni akulah orangnya. Kaki orang lain kereta ini dah biru 7 seri tu tak ada masalah. Elek je, biasa je. Boleh tembak di bawah kaki dengan geng-geng orang bawa tu tak nak cakap. Jadi masalah ni, kalau kita bertujuan, kita ada
sedikit kekayaan, kita nak manfaatkan kekayaan kita untuk kita guna di dunia ni, tidak jadi suatu kesalahan. Ada satu kita ni dinukilkan oleh doktor saya, kita Hasan Basri. Hasan Basri seorang kali dia pernah jumpa dengan seorang yang bernama dia Hasan Basri. Pernah dia keluar pada satu hari, keluar daripada rumah dia, dia memakai pakaian yang dibuat di Yaman, pakaian mahal lah. Dan seorang ahli sufi yang bernama Farqad, dia pakai jubah yang buruk. Jubah yang buruk. Jumpa Hasan Basri, dia pegang baju Hasan Basri. Subhanallah, dia menganjing. Maknanya aku ni orang zuhud, mu ni Hasan Basri. Tengok pakai baju mewah, subhanallah. Dia menganjing gitu. Apa jawapan Hasan Basri? Dia kata, ya Farqad, siyabi siyabu ahli jannah wa siyabuka siyabu ahli nar. Dia kata, aku ni pakai ahli syurga, pakai comel. Ahli syurga pakai comel. Mu ni pakai ahli neraka. Maknanya apa kesimpulan hadis ni? Di akhir kenapa Imam Hasan Al-Basri menyatakan pakaian kamu pakaian ahli neraka? Kerana orang yang konon-kononnya tak nak pakaian mewah ni di kalangan rahib-rahib, di kalangan pendeta-pendeta memang tak pakai, kononnya tak nak pakai pakaian yang dia diharamkan pakaian yang mewah kononnya. Kemudian Hasan Basri mengatakan, wahai Farqad, takwa bukan berada pada pakaian, tetapi takwa adalah suatu yang tersimpan di dalam hati. Mana pakaian mewah jangan sombong, tak ada masalah. Pakaian buruk tapi sombong bermasalah. Pakaian buruk kerana nak tunjuk akulah warak, akulah zuhud, lagi tak guna. Duit ribu dalam bank, semayang Jumaat pakai kopiah penuh dengan taik lalat. Kopiah pula, kalau nilai beli baru kopiah dia baru RM15. Bukannya kopiah yang jenis keras dia RM30, RM40 tu. Tapi kopiah yang RM15 pun tak nak beli. Kononnya akulah paling zuhud. Tu bukan zuhud tu. Kedekut. Ya. Sebab itulah dalam masalah kita nak menggunakan nikmat Allah Ta'ala ni, kita jangan tengok orang yang nampak menggunakan kemewahan yang Allah Ta'ala bagi, jangan kita kata terus dia tu sombong, jangan kita membuat tuduhan-tuduhan yang melulu. Kerana sombong adalah sikap yang lahir daripada hati seseorang, bukan daripada luaran semata-mata. Kadang-kadang luar tu nampak macam selekeh, tapi hati dalam sombong. Luar nampak macam mewah, tapi dia orang yang baik, yang tawadhu, tu tidak timbul masalah. Wan Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'asfar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lelaki mengenakan pakaian sutera dan pakaian yang dicelup daripada za'faran. Kenapa pakaian yang dicelup daripada za'faran ini dilarang kepada kaum lelaki? Para ulama menyatakan kerana zaman tersebut bagi pakaian yang dicelup dengan warna za'faran adalah menjadi pakaian kebiasaan bagi wanita. Jadi bagi lelaki kita dilarang memakai pakaian yang
menjadi kebiasaan bagi wanita menyerupai lelaki, lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki adalah suatu perkara yang dilarang. Jadi daripada sini adalah silap pemahaman. Ada setengah orang kata tak boleh pakai baju warna kuning. Kerana za'faran ni kalau dicelup dengan warna za'faran memang berwarna kuning. Sehingga saya ada orang marah, "Ustaz, buat jubah kuning budak-budak tu dosa tu." Nabi larang. Mu'asfar ni maknanya memang pakaian yang dicelup za'faran yang berwarna kekuningan, tetapi yang dimaksudkan dengan kekuningan tersebut kuning yang menjadi adat, menjadi pakaian khusus bagi wanita Arab ketika itu. Jadi warna-warna tersebut tidak jadi masalah. Warna biru pun tak apa. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ra'a Ali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfarain faqala ummuka amaratka bihadha. Ra'a alayya an-nabiy, bukan Ali. Ra'a alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfarain. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat diriku mengenakan 2 lapis pakaian mu'asfar, iaitu pakaian yang dicelup dengan za'faran. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ibumu yang telah memerintahkanmu mengenakannya?" Warna makmu suruh pakai. Nabi marah. Nabi marah kepada Abdullah bin Amr. Marah begini menunjukkan perkara tersebut dilarang kerana menyerupai wanita. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma قال أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد فكان يلبسها للوفد والجمعة. Daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa dia pernah mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi sesori dengan kain sutera, iaitu yang ditambah. Orang panggil apa tu? Buat les lah, buat les daripada kain sutera. Ni aksesori ni bahasa Indo ni kot. Saya tahu aksesori kereta. Maksudnya kalau kereta kan penambahan tu tambah sini aksesori je. Tapi kadang-kadang aksesori lebih pada hak asal tau. Mana penambahan tersebut dengan kain sutera. Kain sutera tebal pada bahagian kerah, iaitu pada bahagian ni, leher ni, kedua lengan dan kedua belahnya. Belah dia pun dekat belah dia pun ada, dekat lengan pun ada. Ni jenis-jenis buat gini bukannya skill orang terkini, maknanya orang dulu pun dah ada dah hias corak-corak begitu. Tapi dia hias dengan apa? Dengan kain sutera. Hadis riwayat Abu Dawud. Asal hadis ini berada dalam riwayat Muslim. Muslim dalam riwayatnya menambahkan bahawa jubah itu disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia wafat. Aisyah wafat. Lalu jubah itu aku simpan. Asma, adik pada Aisyah, simpan jubah yang diletak corak daripada sutera tadi. Nabi SAW dahulu, iaitu sebelum daripada ketika Nabi masih hidup, sering mengenakannya. Sedangkan kami sekarang menggunakan air bekas cuciannya untuk mengubati orang-orang yang sakit. Jadi daripada hadis ini, pengajaran yang besar yang diambil oleh ulama iaitu at-tabarruk bi atharin Nabi.
ambil berkat dengan kesan-kesan daripada Nabi. Jubah Nabi, Aisyah kata, Asma kata, kami ambil berkat, kami celup pakaian ini dengan air tu buat penawar kepada orang-orang yang sakit. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Fanawsiluha lil marda, fanahnu nawsiluha lil marda. Dulu Nabi pakai je, tapi kami basuh baju tu, ambil air tu kita gunakan untuk merawat orang sakit. Ini ambil berkat daripada kesan-kesan daripada Nabi, pakaian Nabi, kalau ada janggut Nabi, ada apa-apalah, tapi yang memang confirm yang Nabi, bukan yang aneh-aneh. Quran makan aneh-aneh lah tu, macam-macam. Tapi ini menunjukkan bahawa disyariatkan kita at-tabarruk bi athar Nabi. Sedangkan kami menggunakan air bekas cuciannya untuk mengubati orang-orang yang sakit. Hadis Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufradnya menambahkan bahawa dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam mengenakannya untuk menyambut kedatangan para delegasi dan untuk solat Jumaat. Jadi baju hak yang lawa ni, jubah hak lawa ni Nabi guna bila? Untuk solat Jumaat dan menerima tetamu luar. Tetamu luar negara mari nak jumpa dengan Nabi, pakaian rasmi Nabi jadikan dia pakaian rasmi. Jadi daripada sini juga kalau kita simpulkan bahawa bagi seorang kepimpinan adalah menjadi sunnah Nabi kalau mengenakan pakaian rasmi. Pakaian rasmi gini, ada sunnah Nabi. Nabi menentukan satu pakaian untuk menerima tetamu dan juga sembahyang Jumaat. Ini bila menerima tetamu itu pakaian rasmi lah, tak salah, dan merupakan menentukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu habislah kita bab istisqa dan bab